على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Surah An-Nisa ayat 174 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti kebenaran daripada Tuhan kamu, dan kami, yakni Allah, telah menurunkan kepada kamu cahaya yang terang nyata, yakni Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayat 174 surah An-Nisa ada dua perkara yang disebut. Yang pertama, burhanum mir rabbikum, iaitu bukti kebenaran yang nyata ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua ialah nuram mubina, iaitu Al-Quranul Karim. Quran disebut sebagai cahaya kerana dalam kehidupan manusia ni, manusia memerlukan cahaya. Oleh kerana kita ada dua mata. Satu mata zahir, mata zahir. Dan mata zahir ni ialah untuk kepentingan jasmani kita. Itu mata zahir, atau disebut mata jasmani. Mata ni ketika kita hidup ada faedah. Kalau mati, hilang faedah. Tapi walaupun hidup, sebaik mana mata zahir seseorang, mata jasmani, kalau tiada cahaya, tiada faedah. Kita bawa kereta tengah malam, lampu tak ada, tak ada faedah. Mata molek. Ni adalah supaya kita letak satu asas. Dan setengah-setengah mata ni, yang mata jasmani, mata zahir ni, pada setengah-setengah binatang jauh lebih kuat, lebih tajam penglihatan daripada manusia. Kalau kita tengok burung elang contoh, dia zoom je, mangsa dia pelak, dia terus pergi. Kita tak boleh gitu kalau nak pakai seperang apa. Setengah-setengah jarak perjalanan ribu-ribu kilometer. Dia tak payah ada mata untuk tengok GPS apa, tak payah. Sampai. Dan dia tahu jalan balik, tak sesat pula. Dan kita kalau tak ada GPS, mata terang-menerang pun sesat macam. Ni supaya kita faham mata ni ada dua. Yang kedua, hal ni yang penting. Mata rohani. Ini penting. Yang disebut juga dengan mata akal. Kalau kita melihat dengan mata akal tu untuk apa? Atau mata rohani untuk apa?
Di sinilah peranan Quran. Jadi Quran ni dia macam cahaya. Ada orang 10 watt saja. Ada orang 15 watt, ada orang 20 watt, ada orang 100 Quran. Jadi Quran ni dia mesti bentuk manusia. Kalau Quran tu kuat, cahayanya dilihat oleh mata rohani tu, maka dia akan bentuk rubah manusia. Ni Quran. Sangat bisa. Ya, sekeras-keras kita tengok sejarah banyaklah. Saidina Umar sebagai contoh. Kena cahaya Quran ni, rubah dia. Ada yang kata manusia dia paling benci sekali Nabi Muhammad lah. Tapi bila kena siraman Quran, dia berubah jadi manusia yang paling dikasihi. Ini Quran. Sebab tu Quran ni sejauh mana dia ubah kita, bergantung kepada sejauh mana kita tengok Quran tu. Kalau kita ambil Quran tu dan kita tengok dia, insya-Allah kita akan berubah. Hari ni kalau kita tengok bila Quran tu tak jadi panduan, maka begitulah. Sesiapa pun kalau dia sampai kepada satu tahap, dia akan berbeza. Kerana pandangan kita satu ialah basar, zahir. Yang kedua ibsar, melihat di belakang daripada yang zahir itu. Kalau kita bahas bahasa mudah ni orang bercakap, yang tersurat dan yang tersirat. Itu kaedah dia. Terbaca yang tersurat, yang tersirat tu apa dia? Ya. Ini sangat mustahab. Baik. Pertama, bukti nyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ayat 174 ni hurah. Sebab apa? Ada satu orang berhujah dengan satu orang yang tak percaya tentang Islam. Dia tak percaya agama. Jauh sekali adanya Tuhan. Ya. Jadi orang alim ni dia sebut kepada orang yang berhujah tu, tak apalah, katalah awak tak terima lah, sebab awak nak tengok Tuhan yang awak kata tak ada tu nak tengok. Tak apalah awak tak terima hal tu. Tapi Muhammad ni awak nak letak di mana? Awak nak letak di mana Muhammad? Sebab kami orang-orang Islam, orang beriman ni, di samping keyakinan akidah kita kepada Nabi SAW sebagai Rasul tu, ada ritual, amalan-amalan yang Nabi pesakakan, wariskan kepada kita. Kita tengok orang Islam semayang, ambil mana tu? Ambil mana tu? Dia turun-temurun ni, mutawatir. Ambil di mana ni? Ini bukan mari saja begitu di kalangan orang beriman. Yang sampai peringkat kamu anggap menyeksakan puasa tu. Mereka puasa bulan Ramadan, ambil di mana tu? Sampai mereka menghabiskan keuangan berteruk-teruk pergi haji tu. Tak apalah yang kamu tolak tu, kata Tuhan tu tak ada, tak apalah. Tapi Muhammad ni, setiap suatu amalan dia mesti ada sandaran. Bagi penganut Gautama Buddha, contoh agama Buddha, dia ada sandaran kepada Gautama Buddha. Dia mesti ada. Jadi yang Muhammad ni ada di mana? Itu sebab akhirnya dia tak boleh tolak. Dia tak terima juga Islam, tak apa, tapi dia tak boleh tolak. Dan betulnya kita tengok sekarang, ada orang caci Nabi SAW sekarang. Maknanya kamu percaya dia wujud, dia ada, dia pernah jadi Rasul. Yang terakhir semua kita maklum, hak Belanggar mati dalam aksiden tu, pelukis kartun Sweden dah.
Bila keluar satu tawaran 100,000 USD, siapa-siapa yang boleh hidup atau mati, 24 jam 2 orang polis buat kawalan keselamatan atas diri dia. Tapi ketiga-tiga tu aksiden. Tapi nak sebutnya sebelum ni pun ada, maknanya ada kepercayaan Muhammad itu adalah bukti kebenaran dari Tuhan, dari Allah. Benarlah, tak boleh tolak. Sebab tu Allah panggil dengan nama manusia. Dua saja akan jadi. Satu yang terima, satu yang akan menolak. Yang menolak, dia mesti menolak dengan hujah, dengan dalil. Tapi dia tak boleh tak ada dalil nak tolak. Ini adalah benda yang memang sangat ada. Maka sampai kepada kita, kita terima. Ini burhan, bukti nyata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin. Sebab itu bila kita bincang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingat semua ni ayat yang masyhur lah, yang kita selalu baca, dengar hari Jumaat. Bila kita tengok dalam kitab contohnya, ada yang terbaru, seorang tu tulis, ada satu makcik tua, tempat tu di Madura, satu kepulauan di Indonesia. Kawasan majoriti Muslim pulau tu, kecil pada Jawa lagi. Lalu dia ni penjual bunga. Makcik ni penjual bunga di pasar. Bila dia jual bunga di pasar, dia berjalan pagi tu jauh dari rumah dia, sampailah ke pasar, dia jual bunga. Dekat Zuhur, habis laku dah laku, dia akan berhenti sebab dia nak pergi sembahyang di masjid. Bila selesai sembahyang masjid, dengan wirid doa, akhirnya satu dia bekerja hari-hari dia buat, ialah dia kutik daun. Dia kutik daun. Kawasan masjid tu banyak pokok-pokok, daun luruh, dia kutik. Sampai bersih, cuci baru dia balik. Jadi bila dah hari-hari buat, akhirnya jemaah masjid campur dengan Tok Siok tengok siang. Sebab apa makcik ni kerja begitu? Dah lah nak balik hari jauh pula. Dah lah mari tadi pagi awal. Jadi mereka ambil keputusan, cucikan dulu daun ni sebelum makcik ni sampai. Kutiklah, kutik. Jadi sampai satu hari, bila sudah selesai sembahyang, habis doa ni, makcik ni tengok tak ada daun. Makcik ni pun tanya, siapa dia? Buat ni, dia kata, kami jemaah ni kata siang ke makcik. Maka kami pakat kutik, supaya pastikan makcik selesai balik je. Dia kata, Tok Siok, boleh tak tolong beritahu ke jemaah, jangan buat, biar saya yang bersihkan. Minta tolong juga. Akhirnya dipersetujui. Jadi makcik ni tu kutik daun tu. Satu ustaz bila dapat berita ni, sebab dia mengajar di masjid tu, dia tanya makcik, makcik, pasal apa kutik daun-daun gugur ni, bersihkan kawasan ni, sampai bersih kawasan masjid? Dia kata, Tok Guru dengan syarat, saya boleh beritahu, tapi Tok Guru jangan buka rahsia ni sehingga saya mati. Kalau Tok Guru nak buka pun bukalah. Baiklah, Tok Guru kata, saya janji. Sebab apa, rahsia apa yang makcik nak putih sangat? Dia kata, Tok Guru, saya ni masa tak ada. Pagi turun daripada rumah lepas subuh, nak jalan sampai ke pasar ni, saya jual bunga. Kemudian apabila habis saya sembahyang balik, saya letih, jalan balik tu saya tidur. Saya tak ada masa. Jadi caranya, saya ni pertama pasti saya tahu, dia kata, di hari kiamat esok, bila saya bangkit daripada kubur, tak dapat tidak, mesti saya nak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mesti nak dapat. Kalau dapat syafaat Nabi itu, ada jaminan.
Oh ni saya nak. Tetapi Nabi nak kenal pun, kata makcik ni, melainkan seperti mana yang dia sabda lah. Orang yang banyak selawat kepada aku, maka dia bangkit kubur, aku kenal dia untuk dapat syafaat aku. Jadi saya tiap-tiap helai sapah saya kutip ni, itulah saya selawat. Tiap-tiap daun tu. Kalau tempat sapah dah boleh. Tak boleh selawat jadi bukan tempat suci. Ni daun. Dia kutip, dia buh dalam plastik tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah saya buat. Saya harap selawat ni lah. Lepas tu saya minta jangan bersihkan. Biar saya yang kutip daun-daun tu. Rahsia ni dibuka setelah makcik tu mati. Tapi dalam hidup dia Allah Ta'ala mudahkan urusan dia. Ya? Allah Ta'ala mudahkan urusan dia. Alhamdulillah. Tak berasa letih, tak berasa lengah, tak berasa barang tak laku, tak hilang, dia tak ada benda tu. Ini salah satu daripada kelebihan kehebatan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau ada ruang peluang buat. Cari jalan. Jangan kita beri alasan. Sebab makcik ni dia ada alasan. Tapi dia tak guna alasan tu. Padahal kalau kira mensabar, letih, sibuk, susah, tapi dia ambil peluang. Sebab tu kaedah pengurusan, jangan jawab sibuk. Urus kesibukan itu. Ini kaedah pengurusan. Saya sibuk. Jangan jawab. Urus kesibukan. Semua orang sibuk. Sebab tu kadang-kadang bila mari contoh COVID-19. Quotation yang sangat bagus dulu. Dulu bagus quote tu. Bagus. Bila ni tak dipakai pada COVID. Contoh. Ada satu tu, orang hantar ke saya. Saya baca, ni masa ni boleh. Tapi masa COVID tak boleh. Dia tulis tu. Be so positive, kata dia. So that negative people won't be around. Untuk COVID dah pakai tu. Adakah positif pula dah? COVID. Mana? Yang lain semua bagus. Positif. Mari COVID, kena tulis, tukar dah. Be so negatif. Gitu. Supaya orang positif tak mari dekat dengan kita. Padahal memang quote tu bagus. Tapi tidak masalah COVID. Maka Allah ubah. Sebab itulah bila kita tengok kesombongan manusia hari ni, tak boleh nak beki lagi. Orang kata sekarang pandemik pindah ke endemik. Boleh ke keluar daripada kemelut ekonomi ni? Krisis biasa kewangan boleh keluar. Kita banyak lalui krisis kewangan. Krisis, apa nama krisis? Tapi bila melibatkan krisis kewangan boleh keluar. Tapi COVID tak boleh. Tengok. Dalam jangkaan kita ada vaksin ni pun, angka meningkat naik. Dalam hari booster vaksin pula pun angka masih meningkat naik. Ada. Turun naik, tak tentu. Maka Allah ajar kita dengan satu perkara. Manusia ni jangan ada kesombongan. Kesombongan, Allah boleh ajar dengan satu benda kecil. Benda yang selama ni kita anggap baik, positif, hari COVID, tidak baik langsung positif. Yang satu perkara, berubah quote yang begitu lama. Supaya kita jelas insyaAllah. Yang penting, dengan Nabi kita Muhammad SAW ni, kita pegang sungguh-sungguh. Jangan pernah kita undur. Bila kita tahu mari daripada Nabi SAW, sama ada kita boleh laksanakan, tak boleh laksanakan, kita lain. Tapi kena ada nombor satu, keyakinan. Itu nombor satu dulu. Yakin betul apa yang Nabi bawa ni memang someh, memang molek, memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Nabi SAW pernah ditanya, innaka ummataka satuftan. Sesungguhnya umat engkau ya Rasulullah akan difitnah.
Kita akan melalui fitnah. Famal makhraju minha. Apa jalan keluar? Nabi pesan, jalan keluar tak ada lain. Kitabullah, Quran. Ini jalan keluar. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita buka Quran, semua benda sudah ada secara dasarnya di situ. Contoh, orang dalam zaman medsos ni menganggap orang-orang yang ikut agama bodoh. Orang ikut agama bodoh. Digelar dengan macam-macam gelaran. Pelik apa? Ketika diajak golongan munafikin ikut sahabat-sahabat Nabi, yang terdiri daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan 6 yang lain yang Nabi masuk syurga dan lain-lain sahabat besar, sehingga bila Nabi kita wafat tu ada 120,000 sahabat. Apa perkataannya? Anu'minu kama amanas sufaha. Adakah kami nak ikut orang-orang bodoh tu? Sayyidina Abu Bakar bodoh, Sayyidina Umar bodoh, Uthman bodoh, Ali bodoh. Bahawa kita ni orang gelar bodoh biasa ya. Alah, ikut apa orang tolol ni? Orang taat patuh bodoh-bodoh ke agama tak satu benda. Orang sebut, baik cakap tulis, syurga neraka sama. Dosa pahala sama. Asatirul awalin. Ni cerita lama dah ni. Kisah ni, lama dah bunyi ni. Kita benda asatirul awalin tu, maknanya, sama dah. Mari cerita syurga neraka, dosa pahala. Tak ada benda lain. Tak. Asal pelik lah. Pengikut Nuh tu bodoh-bodoh belaka. Tak yang bubuh. Jadi kita tak payah pelik. Lepas tu kalau orang caci maki kita, benci kita, tak ada apa. Siapa tu guru boleh Tansri tu pun dia tulis. Tansri ni jual gula dia kata. Tansri ni jual benda. Lepas tu Tansri ni dia pun tulis jual apa. Bukan dia minta. Kalau dia cari pun sabar. Dia pergi beli Tansri tu pun sabar. Tapi manusia dah habis. Ngaji macam. Pesenda semacam. Nabi kita pun begitu. Nabi sebut mati anak lelaki dia, kira juga. Al-Qasim wafat sebelum balik. At-Tahir wafat sebelum balik. At-Tayyib anak lelaki wafat sebelum balik. Ini ketiga-tiga daripada Khadijah radhiyallahu anha. Lepas tu mari Ibrahim ketika Nabi kahwin dengan Maryam Qibtiyah. Hamba daripada Raja Mesir beri hadiah, Nabi menikah, Nabi merdekakan dia, Nabi kahwin, tubik anak nama Ibrahim. Ibrahim tengah menyusu, dalam tempoh 2 tahun wafat. Apa perkataan orang-orang yang benci ke Nabi, yang hina Nabi, yang kata Nabi ni pelawak? Apa benda yang mereka kata? Tak ada dah, Muhammad ada keturunan dah. Anak-anak lelaki dia mati belaka dah. Habis setakat dia je, dia tinggal keturunan, agama dia akan lupus. Ini perkataan. Tapi Allah jawab dengan Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang hina, yang caci makimu, yang benci Muhammad, mereka akan putus. Ini betul. Sebab tu kita tengok Nabi kita Muhammad SAW ni, bila dia kisahkan benda yang berlaku dalam Quran tu jadi panduan. Quran ni penting untuk kita tengok. Sehingga Allah jawab. Bahkan mereka lah yang akan terputus. Hari ni kalau kita tanya, siapa pengikut Abu Jahal? Tak ada seorang tahu. Siapa keturunan Abu Jahal? Tak ada seorang tahu. Siapa pengikut Abu Lahab? Tak ada seorang tahu. Siapa keturunan Abu Lahab? Tak ada orang ngaku.
Mereka yang terputus. Tapi waktu Nabi hidup SAW, Nabi kita hidup, apa yang mereka tak kata? Allah jawab, Alhamdulillah. Hari ini, zahir kenyataan. Sebab tu Quran ni benda betul. Quran benda benar. Berapa seluruh dunia hari ini, umat manusia ada lebih kurang 7 bilion. Dan meningkat. Umat Nabi Muhammad SAW. Sebab syarat nak jadi umat Nabi Muhammad, syarat nak nama beriman, mesti yakin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena terima Rasulullah. Dah? Lalu ada berapa? Ada setengah kata 1.6 bilion, ada setengah kata 1.7 bilion dari seluruh penduduk dunia ni. Mana 1/5 orang beriman. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Bermula dengan seorang. Jika bawa ke isteri, isteri percaya. Panggil sahabat Abu Bakar percaya. Sayyidina Ali percaya. Lepas tu berkembang daripada seorang. Kalau dia dusta, tak ada orang nak ikut. Kalau dia pelawak, tak ada orang. 200 orang tahan. Ada satu tukang misalnya menipu orang di Kemaman ni. Tahanlah 10 orang. Lepas tu tak boleh tipu dah. Kalau kamu tuduh dia dusta, 10, 20, 200, 2000, bolehlah 20,000. Ni sampai 1.7 bilion. Takkan orang ikut orang penipu ni? Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang akan terpotong wahai Muhammad, engkau tidak akan bertambah pengikut. Tu Quran tu. Surah paling pendek ayat 3. Inna a'tainakal kautsar. Dan berapa sudah tahan sekarang ni? 1400 tahun. Setahun, 10 tahun boleh, 15 tahun boleh. Lepas tu dah. Sekarang berlaku isu. Ini sepaksa dicari. Di negara yang kita ni tak apalah, di negara-negara barat, negara-negara termasuk Amerika Utara, orang sudah mula meninggalkan gereja. Masjid bertambah. Sama ada dibeli, dikonvert, ditukar. Daripada tempat ni jadi masjid, dibina. Jadi orang heran. Ritual apa yang ada pada orang beriman ni sampai mereka jadi kasih sayang ke masjid ni. Jadi boleh beri pun di masjid ni. Boleh jadi pengikut. Jadi mereka cari sebab apa? Kalaulah Nabi kita Muhammad SAW tu, mungkinlah untuk satu generasi, 2 generasi, kalau seperti yang mereka tuduh tu, akan putus habis-habislah. Tapi tak berlaku, makin bertambah. Jadi ada kesan. Di antaranya bila kita buat kajian, di antara dia kata pertama sekali, saya tak pernah rasa tenang, jadi rasa tenang. Tak pernah rasa tenang, jadi tenang. Jadi alat-alat penenang saya tak perlu sekarang. Dulu kalau saya nak tenang, saya minum arak. Sekarang tak perlu. Sebahagian tu ambil dadah. Tak perlu dah dia kata sekarang. Sebab saya ada penenang. Tak pernah. Dulu saya panah barang. Sekarang saya di penyabar. Dulu saya fikir tentang jenama-jenama barang saya nak pakai. Kalau jam mesti harga 30,000, 50,000. Sekarang tak kira lah ada berapa pun. Ya? Kereta saya, pakaian saya. Jadi itu sebabnya saya jadi berubah. Dulu saya banyak menaikkan taraf hidup saya. Sekarang dengan limpahan kewangan, harta yang Allah beri, pangkat kedudukan, saya jadi banyak menyumbang, banyak memberi. Persepsi sudah berubah. Benarlah. Nabi kata, bila sudah masuk iman dalam diri seseorang, dia ada tanda. Apa tandanya ya Rasulullah? At-tajafi
andaril ghurur, dia mula rasa berpindah, bertukar arah kiblat dia daripada negeri yang fana ni. Kemudian tukar tu pergi daril khulud. Dia dah mula fikir tentang apa dia nak bawa pergi ke syurga tu, ke akhirat tu. Ni beza dia. Yang selama ni saya tak dapat, kata dia. Saya cari ketenangan ni, memang saya cari tapi tak dapat. Tapi alhamdulillah dengan Islam saya dapat. Jadi pengikut tambah seorang. Maknanya benar firman Allah SWT, Allah Ta'ala akan jadikan mereka yang terluput, orang yang beriman akan bertambah. Kalau ditakdirkan, kalau ditanyalah pada takdir, qada takdir saja, kita seolah-olah menjadi keluarga besar Nabi kita Muhammad SAW. Seolah-olah. Dan bersyukurlah. Sebab Imam Syafi'i sebut, kullu taqiyyin alu Muhammad. Tiap-tiap orang kalau dia bertakwa, dia keluarga Muhammad. Alhamdulillah. Yang penting sekarang ni untuk akhir, penting sekali. Biar kita mati esok, Nabi terima kita sebagai umatnya. Khatamus sahab. Sebab cinta dan kasih ni, dia bukan bertepuk berpihak sebelah tangan. Kalau kita tepuk tak ada yang sahut, dia tak jadi apa, tak bunyi. Kita boleh mengaku saya umat Muhammad, saya umat Muhammad, saya Muhammad, tapi Nabi itu aku dah. Kita boleh sebut saya sayang kau ni, saya kasih kau ni, cinta kau ni, tapi orang tu balas ke tak? Ni zaman budak-budak itulah contoh. Kalau nak kau, lalu juga kat rumah dia. Tak boleh tengok seorang, tengok si dayang tak apa dah. Tengok selipar, tengok kasut tak apa. Tapi kawan tu nak kedok kita tak. Dan Nabi satu sifat dia, sifat baik dia terima siapa saja. Ini sifat baik dia. Orang mengaku dia terima. Orang kata saya kasih ke Rasulullah, dia terima. Dia Nabi kita Muhammad SAW, dia terima. Dalam perang Tabuk orang mari bisi ya Rasulullah, saya ada masalah. Wa uzun, dia ada telinga, dia dengar, dia beri izin. Tapi Allah yang turunkan ayat buka rahsia kawan ni. Allah turunkan ayat buka rahsia orang munafik ni. Sehingga bila orang duk beratur Nabi nak beri air kolam dia tu untuk minum, masing-masing dah ambil cawan dah. Nabi akan tuangkan. Tengah-tengah tu Allah tolak orang-orang ni. Nabi tanya sebab apa tolak? Ini umat aku. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Setengah kata malaikat. Bukan. Kerana agama tu yang kau tinggalkan, yang kau wariskan, kau pesakakan pada mereka, mereka tak lagi berpegang sama dengan apa yang kau pegang. Sudah berlaku perubahan. Ni hak niat takut ni. Jadi saya harap kita semua minta supaya mati kita diterima jadi umat Muhammad SAW. Sebab Nabi dah pesan ni, jadi takutlah bila dia beritahu. Ni bukan umatmu, wahai Muhammad. Walaupun kau akui, tapi Allah dedahkan. Ni bukan umatmu. Macam kita tengok surah Al-Munafiqun tu lah. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Datang orang-orang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu untuk meyakinkan Nabi, sebab nak minta Nabi bacakan ayat-ayat Quran yang sedang turun, yang baru turun, nak minta. Di antara dia sebut saksi. Ya Rasulullah, kami naik saksi engkau adalah Rasulullah. Allah pun jawab, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah Ta'ala tahu wahai Muhammad engkau rasulnya, dan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala saksi ucapan orang munafik yang mengaku engkau rasul tu dusta.
Allah yang buka timbalan. Kita tak jumpa pun dengan Nabi. Tapi mengucap asyhadu sama kita. Dan akan ada dari kalangan hak asyhadu ni, anna Muhammadar Rasulullah ni akan ditolak. Kan ada. Kalau hak hidup zaman Nabi, zaman paling baik, Allah isytiharkan dalam Quran, tetap ada golongan tu. Saya nak qiyas mudah. Beras paling baik zaman Nabi tu beras grade A ni. Ada atas munafikin. Bayangkan kita duduk beras grade Z. Orang mengucap syahadu akan ada atas lagi. Tanda ni di mana? Sifat menghina akan masuk dalam diri dia. Dia mula jadi orang takabur. Ghamtun nas, dia akan mulakan hina manusia. Wa batarul haqqi, dia akan tolak kebenaran. Ini dua sifat. Cuba tengok hari ni medsos hina orang. Cuba tengok. Hina, Masya Allah. Tapi pegang satu perkara sebelum kita tutup. Terus dengan kehidupan kita, jangan peduli apa cercaan orang. InsyaAllah selamat. Kalau apa pun masalah mari, besar masalah tu, kita kena jawab, Allah lebih besar. Lepas tu kita doa Allahu Akbar tu. Itu tujuan. Besar masalah, ya, kita ada Allah yang lebih besar. InsyaAllah akan selesai. Jangan, sebab ada satu orang dia cerita bila dia jatuh dalam, mula-mula dia kena perniagaan dia merosot. Lepas merosot perniagaan, akhirnya duit simpanan dia habis. Dia bergantung ke simpanan bank pula. Bank pun bankrupt juga. Sakit kepala dia kata dia. Lepas tu bila jadi gitu dia mikir jatuh sakit. Sakit jangan main. Mikir tak boleh sakit. Mental, masalah mental dah. Lepas tu tak makan. Tiba-tiba sakit. Lepas tu dia pun baru sedar, dia kata. Yang bendanya bila dah gitu dia kata tak tahan, dia pun tidur. Bila kita banyak mikir nak tidur kot ni. Tapi dia boleh tidur. Selepas dia bangun tu segar, dia mula berfikir, lepas tu dia meneroboh cari pula jalan keluar. Maksudnya, kalau kita fikir atas masalah tu, kita nak gantung dengan Allah, maka masalah tu akan jadi makin besar. Sebab tu kita baca Allahu Akbar tu. Ni pegang. Apa pun orang kata, apa kita secara orang. Ni saya nak ingat pesan Allah yarham Tok Guni Aziz. Dia kata kalau kita ni melitah satu padang, ada rupuk. Bila kita ada rupuk ni jalan, automatik kemucuk akan lekat di kain kita, di seluar kita. Teruskan perjalanan tu. Bila sampai tu nak pergi tempat kita nak pergi tu, barulah kita cabut kemucuk tu. Kalau berjalan cabut kemucuk, berjalan cabut kemucuk, bila nak sampai? Ini pesanan dia. Jadi kalau kita buka esok adalah kilah atas perjuangan ke, atas jemaah ke, atas diri kita ke, atas keluarga kita, macam-macam perkataan. Jangan masuk peduli tu. Kalau mula ambil peduli, kita sakit. Pasal kita ambil tahu. Buah fitnah ni satu je pegang. InsyaAllah tak usah takut kalau orang fitnah kita. Asal kita tak buat sudah. Ngupak kita ada berlaku benda tu. Cuma orang cakap belakang tu kerana nak menjatuhkan kita. Ada pun kalau orang cakap belakang tu kerana nak beki kita, tu ada keharusan yang dibenarkan. Tapi kalau dia cakap tu nak menjatuhkan kita, itu kita mengumpat benda betul ada. Cuma kesalahan dia sebab cakap belakang nak jatuhkan kita. Tapi fitnah benda tak ada dua kali. Kita tak buat, dia fitnah pula. Jadi kalau fitnah ni, satu kisah seorang guru, sangat bagus kita ambil. Bila satu anak muda pernah fitnah ke dia banyak, mari nak minta maaf dengan tu guru, saya nak minta maaf fitnah. Tu guru ni jawab, boleh, mari esok. Tapi belum mari tu, bawa satu
pemadam jenis feather duster tu. Ada buluh, ya. Ada gotang. Lepas tu kita bubuh bulayang. Beli tu awak mari. Dalam perjalanan mula berada benda tu, cabut tengah jalan tu. Cabut sehingga sampai rumah kali kosong. Kata Tok Guru ni. Jadi anak muda ni pun buat. Sampai rumah Tok Guru kosong tak? Dia cabut. Tok Guru kata, sekarang nak maaf ni, esok pula mari. Tetapi bila mari esok, kutip balik bulu-bulu ayam yang dicarikan tadi. Daripada feather duster tu. Kutip balik. Sampai esok, anak muda ni mari, bawa kutip, tapi sikit. Tak banyak. Dia kata, maaf tu Guru, sikit ni je boleh. Dah lain bahawa ni telah ditiup oleh angin. Tu Guru jawab, hak saya nak maaf, hak ada ni boleh. Hak yang sudah terbang tu, ke mana nak buat gua ni? Sebab bila kita forward ni, nak buat gua ni, berita tidak sahih. Tahu tak? Lepas tu forward dah sampai ke mana ada. Dah numpah ke mana dah. Dia terbang kau liang ni. Tu kata, hak ni saya boleh maaf lah, hak ada ni. Hak yang sudah terbang ni bagaimana ni? Hak awak forward ni. Sakit kepala. Lepas tu fitnah, minta maaf. Dia barang tidur, jangan kejutkan dia. Kalau dan dia bangun, dia mula berjalan. Kalau dan dia berjalan, dia akan berlari. Kalau berlari, dia akan kau cepat. Habis lah. Di akhirat esok lah masalahnya. Sini tak apa lagi. Di akhirat esok nak buat macam mana? Bila dia terbang, tak tahu ke mana. Jadi saya harap insyaAllah kita buang sifat untuk menyambung fitnah orang. InsyaAllah. Mulut ke mulut, handphone ke handphone. Dia tak kira lah cerita ke cerita, kita buang insyaAllah. Selamat. Yang penting, saya minta supaya Allah terima kita jadi umat Muhammad SAW. Bila kita masuk dalam kelompok jadi umat Muhammad, tak apa. Waktu kita serah. Mungkin syafaat Nabi akan mari. Bagi setiap umat di mana yang berdosa besar mungkin akan dapat syafaat tu. Sekurang-kurang duduk dalam senara dulu. Jangan tak duduk dalam senara, minta berlindung kita dengan Allah SWT. Allah SWT bersihkan kita daripada sifat-sifat nifak, daripada sifat sombong, sifat takabur, sifat rasa besar diri, dan yang paling bahaya. Bila mula dijangkiti oleh penyakit aku tu, orang lain salah. Dia akan start lah. Aku je betul, orang lain salah. Dia makan mula. Dan sebagai penutup akhir, Syekh Yusuf Qaradawi, dia tulis, apa pun masalah kamu, bersedekahlah. Kalau kamu ada penyakit, sedekah. Kalau kamu ada masalah keluarga, sedekah. Kalau kamu ada itu, ada ini, sedekah. Itu pesanan dia. Pesanan Syekh Yusuf Qaradawi. Mudah-mudahan kita amalkan dan kita dapat jadi orang yang benar di sisi Allah SWT. Kerana membenarkan pertamanya ialah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kita pandu dengan Al-Quran yang cahaya yang menerangi. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman dan dapat menjadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma rzuqna fid dunya ziyarata, fil akhirati syafa'ata, fil jannati ru'yata wa murafaqata. Ya Allah, ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki untuk dapat menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW di Madinah pada masa kami hidup. Dengan kami dapat mengerjakan umrah, Ya Allah, di Mekah, dan selepas itu kami dapat melaksanakan ziarah kepada kubur Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, kurniakan juga kepada kami untuk mendapat syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, di padang mahsyar setelah kebangkitan kami daripada kubur, dan masukkan kami dalam syurga dengan rahmat-Mu, Ya Allah, untuk kami melihat, berkawan rapat, berteman, bercakap-cakap dan bermesra-mesra dengan Nabi Muhammad SAW yang sangat kami kasihi. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.